Kemudian tartib. Tartib aula orang yang memandikan mayat. Ini kita kena itulah. Kita kena beritahu jugalah kepada ahli-ahli keluarga kita. Tu kita sebagai ayah, royak ke anak, kita sebagai suami, royak ke isteri kita. Ni hak aula ni, susunan yang aula untuk kita suruh memandikan akan mayat dan untuk menyembahyangkan akan mayat. Satu tak boleh buat lebih kurang masalah mayat-mayat ni. Walaupun kita orang besar, tok guru sekali, ustaz sekali pun, kalau tak ada wakil tak boleh. Tu setengah kata tak sah. Tengok dalam setengah kitab dia kata tak sah. Mesti kena dapat keizinan daripada orang yang ahli waris. Ahli waris pun dia ada martabat dia. Kalau ada orang ni tak boleh lagi. Macam gebak saka lah. Macam gebak saka. Tak boleh. Tu mana anak lelaki ada lagi, tiba-tiba kita ni abang ataupun adik bagi semayat tu, kita pergi pandai-pandai suruh tok imam ke, suruh tok guru ke, ustaz ke, maka ada setengah ulama kata tak sah. Mesti dapat ni. Hak yang akrab sekali. Dia ada bagian aqarib, segala qarabah ni ada yang paling akrab, yang paling hampir. Anak. Tu. Jadi begitulah masalah memandikan akan mayat ni, yang paling aula dengan semayang atasnya, iaitu orang yang paling aula sekali, yang paling utama ni semayang. Siapa dia yang layak itu imam? Yang paling layak. Dia tak mau jadi imam tu suku kira. Macam kita lah, kita wali, kita ada anak puan. Yang paling layak sekali untuk menikah kahwinkan anak kita ialah kita lah, wali. Kemudian kita nak pakai wakil. Dengan wali hakim misalnya, lantikan atau imam kan, kita wakil. Saya wakil kepada ustaz untuk menikahkan anak perempuan saya. Tapi antara dia dengan kita, mana aula? Kita lah aula. Sebab anak kita sebagai wali, panggil wali mujbir. Tu kan. Sah kalau dia pun, sebab telah mendapat keizinan. Kalau dia pandai-pandai pergi akad nikah anak kita tanpa izin, kita tak sah nikah. Bukan kata makruh dah, tak sah nikah. Tu kan. Mesti kena dapat izin daripada kita. Maka begitulah masalah memandikan. Kena ikut aturan. Kalau kita tak pandai misalnya, suruhlah orang. Tapi nak kata dari segi aula tak aula ni, kita yang paling aula dengan orang yang aula semayang. Mereka itu ialah akrab. Maka akrab, yang paling hampir, patut hak hampir. Dan memandikan laki-laki akan laki-laki, dan perempuan akan perempuan. Mandi lelaki, orang lelaki. Mandi perempuan, biar orang perempuan. Maka didahulukan bapa. Kalau mati seorang tu, misal kita mati, kitalah mati contoh, kita masih lagi ada ayah, maka yang aula untuk memandikan mayat kita lah ayah kita. Dan jad. Kalau ayah tak ada, toki. Mana orang panggil? Usul kata. Usul. Ayah, toki, tok nyang, tok nyuk kata. Kalau ada, maka dia tu lebih aula untuk memandikan jenazah kita. Kemudian lepas pada tu turun kepada faraq. Ibnu, anak laki-laki, dan ibnul ibni, dan cucu laki-laki daripada anak lelaki. Susunan dia. Buat tu leh, kalau ngaji buat susunan dia. Ni masalah hukum ni. Tu kena tahu, kita kena tahu juga. Kalau takdir kita mati, yang afdal, yang pertama sekali ialah ayah kita. Kalau ayah kita tak ada, ialah tok ki kita. Tok ki kita. Ayah bagi ayah kita. Tok ki kita iaitu ayah bagi ayah kita. Kemudian ayah bagi ayah kita. Tok ki, pak tok ki, tok nyang, tok nyuk, tok nyak katah lah. Kalau ada lagi, maka dia tu lebih aula. Dia nak tolak tambuh suku ki, hak aula ni. Lepas pada golongan tu, kemudian pergi kepada faraq. Faraq ni bahagian bawah. Siapa dia? Ibnu. Yang pertamanya anak laki kita. Kalau kita mati, kalau ada anak laki kita, anak laki kita yang lebih aula untuk menyembahyang kita jadi terimam. Tadi ayah kita, toki kita lebih aula jadi terimam, dan lebih aula dia tu memandikan jenazah kita. Dan kalau tak ada orang atas tu, orang bawah, yang aula jadi terimam ialah anak laki-laki kita. Tak kira anak sulung kita ke, anak tengah, anak busu kita, kalau takdir dia lelaki,
dia pandai, maka afdal dia sembahyang. Dan afdal dia menguruskan mayat, iaitu dia memandikan kita. Tu. Dan ibni, iaitu cucu laki-laki daripada anak laki. Tak masuk cucu laki-laki daripada anak puan. Kalau bak faraid pun bagi saka ibnu binting, iaitu anak laki-laki daripada anak puan kita, cucu kita hak laki tapi nasab ke anak puan kita, hak tu panggil zawi arham. Tak boleh makan saka. Tertegah makan saka. Walaupun cucu kita sekali pun, jangan nyanyi cucu kita nak bagian suku dah apalah. Tapi nak ambil bagian saka, bagian faraid, tak luluh. Cucu laki-laki daripada anak perempuan. Yang luluh hanya cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Dan dia ni orang yang aula. Kalau tak ada tadi tu, maka dia aula untuk menyembahyangkan jenazah kita dan memandikan kita. Dan saudara, kalau tak ada tu, turun pada saudara. Saudara ni adik-beradik kita lelaki lah. Yang afdalnya saudara lelaki seibu sebapak dulu. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Baru seibu. Tu orang panggil syakik, seibu sebapak dulu. Tu. Saudara lelaki, adik kita ke abang kita tak kira lah. Dan anak saudara, lepas pada saudara kita tak ada belaka ni, maka aulanya anak saudara kita, anak saudara kalau lelaki lah, atau anak saudara kita yang menguruskan, memandikan kita dan menyembahyangkan kita. Kemudian amun ni pak saudara belah ayah, mana adik-beradik ayah kita. Amun ni pak saudara bagi ayah kita, adik ayah kita ke ataupun abang ayah kita lelaki. Tu. Dan seterusnya, dan ibnu ammin, iaitu anak pak saudara sepupu kita. Sepupu kok ayah. Sepupu ada kok mak, ada kok ayah, maka sepupu kok ayah. Tu kuat. Tu sepupu kok ayah maknanya sepupu lah. Sepupu kita anak saudara ayah kita. Tu adik anak abang ataupun anak adik bagi ayah kita. Kok lelaki. Sepupu. Sebabnya kerana itu dia kata mereka itu terlebih mustahak dengan sembahyang atasnya. Orang ni kalau ikut susunan bab sembahyang, lain layak terima orang ni. Tu. Jadi oleh kerana sebab itulah mereka itu terlebih mustahak lagi dengan memandikan dia. Memandikan kita yang jadi mayat pada waktu tu. Inilah sebab mana kita orang akrab, mana dia akan jagalah dari segi kemaluan, dari segi keaiban yang mungkin ada pada kita tu. Dia akan nak cerita pula. Ayah dah akan nak cerita tentang anak pula. Anak dah akan cerita tentang ayah dia pula. Jadi kena jaga, masing-masing jaga. Boleh jadi kalau orang luar ni dia tak amanah, dia akan cerita sifat-sifat mayat kita lagu mana ada cacat, ada celanya, menyebabkan jadi keaiban. Aib tak boleh. Serta haram cerita tentang keaiban secara ta'yin, secara tentu. Adapun keaiban tu kita cakap di atas jalan umum tak apa. Satu orang nak mandi mayat ni dia kena amanah. Orang nak mandi mayat ni kena amanah. Jangan cerita mau tadi aku mandi pak mak tadi, berat dia. Bapak batu. Tak suka kata dia tu batu. Tu nyakit gitu. Cerita kedai kopi pula. Tu. Orang panggil tukang mandi tak amanah. Jangan. Tu benda aib tu kan. Benda memalukan. Aku tengok dia pecah perut lah apa jangan. Tu kan. Tapi kalau pengajaran secara umum dah apa? Saya pernah mandi mayat. Saya tengok mayat tu hitam. Jangan cerita pak mak tu hitam masa hidup tu molek. Mati je mayat tu hitam legang. Tak mayang mak. Sabar tu tak mayang pun. Misalnya jangan. Tu kan. Cerita secara umum dah apa? Ada satu mayat tu yang orang cerita saya, dia tu tak je semayang, misalnya tak jaga semayang. Lepas tu saya mandi tu mayat dia hitam, lepas tu bau busuk. Tanya siapa dia? Tu nak ceritalah. Tu nak cerita mana panggil sebagai pengajaran, sebagai benda yang boleh menjadikan menakutkan orang tak semayang. Tak apalah secara umum itu. Jangan cerita secara ta'yin, tentu atas orang tua orang ni jangan. Malu keluarga dia pula. Kemudian laki-laki yang aqarib, mana kerabat lah yang tak layak makan saka, tapi kerabat lagi. Macam kata sepupu belah maut. Sepupu kita tapi belah maut. Ataupun sepupu kok mak saudara kita.
Kok mak saudara kita. Mak saudara tu adik-beradik ayah kita. Tapi dia mak saudara, sepupu kita tu tak nak makan saka kita. Tapi dia aqarib, qarabah kita lah. Tu kita tak nak beranak. Tapi dia makan saka kita. Sepupu lelaki daripada pak saudara kita, hak ayah ni boleh makan saka. Kalau tak ada orang-orang yang mendinding, yang menghijabkan, dia boleh makan kok saka itu. Tapi kalau sepupu kita nasak kok mak saudara kita, maka tak boleh makan saka. Tu panggil qarabah lah. Macam tadilah cucu kita daripada anak puang kita tak boleh makan saka. Ni cucu kita daripada anak puang kita, anak lelaki kita boleh makan saka. Orang kata dak adil gitu. Toki mati tinggal terbanyak, anak tak ada seorang, anak mati dulu misalnya, mak ayah mati dulu, tinggal cucu je. Cucu pula ramai. Cucu ramai-ramai tu ada sebahagiannya cucu tu nasak kuat anak lelaki dia, dan ada sebahagian cucu tu nasak kuat anak puang. Maka nasak kuat anak puang, cucu lelaki, cucu puang tak boleh makan. Mamnu. Apa panggil? Masuk zawil arham, yang punya hubungan rahim tapi tak boleh makan saka. Lepas tu hak aula li puang pula. Dia puang ni mandi mayat ni, dan aula perempuan pada memandikan perempuan segala mahramnya. Segala mahramnya. Mahram maksudnya kita pun dah apa? Jaga mak kita mati, kita nak mandi, ada masalah? Adakah haram? Tak, dia mahram kita. Kemudian aqaribnya yang tidak mahram. Mana aqarib? Qarabah yang bukan mahram. Mana sah nikah. Yang bukan mahram dia. Dan kemudian aqarib yang tidak mahram. Kemudian ajnabiyah, perempuan asing. Ada apa? Maksudnya yang bukan mahram ni yang ajnabiyah, perempuan yang asing, bukan adik-beradik, bukan mak, bukan tok, bukan apa. Macam kita learning lah. Orang mandi mayat tu orang suku sakat kan. Tu orang suku sakat. Bukan kata kita kena kenal pun orang mandi mayat tu. Cara pekih learning lah. Pekih mati kau pakai pekih. Tak kenal orang mandi tu siapa dia. Kenal seh-seh je. Tak kenal. Bukan kata kena hubungan kekeluargaan waris-waris dak. Tapi maka sah. Tu. Kemudian zauj. Mana zauj ni suami. Suami memandikan isteri apa? Suami isteri kita. Mana yang kita kata penghormatan yang terakhir. Kita suami, penghormatan yang terakhir kita ialah kita mandikan isteri. Ada masalah? Tak tertegah. Kemudian laki-laki yang mahramnya. Laki-laki mahram, adik-beradik. Tak boleh lah. Tu. Anak dia. Dan didahulukan perempuan di atas zauj. Mana kalau ada orang puang daripada suami itu, mana kita suruh puang dululah. Kalau kita mak kita ada, isteri kita mati, mak kita ada, minta tolong mak. Kalau mak berupaya lagi, ataupun adik-beradik kita puang, kita suruh minta tolong lah. Mereka tak ada orang, apalah kita mandilah isteri kita. Sebab apa? Sebab dia kata kerana perempuan dengan perempuan itu terlebih layak. Lebih baiklah kalau orang puang sama orang puang. Mungkin orang lelaki ni ialah orang lelaki mandi orang puang. Tetapi kita tak ada masalah. Kena tudung aurat tu, kena tudung dari nak buka. Tak boleh nak buka cara terbuka, tak boleh. Sebagaimana ketika hidup lah. Kita layan itu sebagaimana ketika hidup, dan kita menggosokkan tubuh tu dengan kita pakai peruca kain ataupun pakai sarung tangan. Tak boleh lah kita nak pegang. Tu tak boleh. Jadi maksudnya mandi ni kena berhati-hatilah. Mandi mayat ni kena belajar betul. Kaedah mandi mayat ni kita ngaji secara teori saja ni. Secara praktikal kena buat khusus-khusus juga. Tengok cara betul bagaimana kaedah cara memandikan akan mayat. Susah juga mandi mayat ni sebenarnya. Susah. Bukan mudah. Satu makan masa lama. Kalau lelaki sejam balik. Kalau mayat lelaki dia cepat sikit. Kalau mayat puan dia lambat sikit. Jam setengah nak makan, masa sejam setengah sekali dengan kafang lah, sekali kapang. Kapang tu tak lama kan, tak lama sangat mandi tu. Lama. Sebab puan ni dia lebih kena halusi lagi daripada orang lelaki. Tu. Nak kalau kata rambut panjang misalnya, tu lagilah kena cermat. Orang lelaki ni kepala botak dia tu sikit.
Dia cepat sikit. Gitu.